Assalamualaikum, nama saya Nur Fatia binti Kazuddin. Nombor matrik saya 272287 dan hari ini saya akan menentangkan tentang pengenalan dan latar belakang kes. Okey, untuk pengenalan, komunikasi merupakan perkongsian maklumat antara dua pihak ataupun lebih. Manakala undang-undang perlu ditafsirkan sebagai peraturan yang telah dilakukan untuk melarikan dan menyatukan dan mengelakkan daripada perkara yang tidak diingini untuk berlaku. Jadi, isu yang telah dipilih oleh kumpulan kami ialah isu berita palsu hari ini kerana berita palsu seringkali terjadi, terutamanya sekali pada waktu COVID ini. Jadi, tujuan penulisan ini dilakukan adalah untuk memberi kesedaran dan akibat daripada penyebaran berita palsu. Seterusnya pula kita masuk kepada latar belakang kes. Kami telah memilih isu yang bertajuk suri rumah didenda RM5,000 kerana menyebarkan berita palsu, iaitu seorang suri rumah telah menyebarkan berita palsu melalui status WhatsApp sehingga menyebabkan dirinya didenda sebanyak RM5,000. Pihak tertuduh iaitu Nur Sakinah Razlan, 31 tahun, yang berasal daripada Cuping telah dikatakan menyebarkan berita palsu menggunakan status WhatsApp dengan bertujuan untuk menakutkan orang-orang kampung. Pihak tertuduh telah melakukan berita palsu mengenai isu COVID-19 di kampung Belukar, Perlis. Oleh hal yang demikian, tertuduh telah didakwa melakukan satu kesalahan mengikut Seksyen 4-1 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu Nombor Kekurangan 2 2021. Namun, atas pertimbangan pihak mahkamah, pihak tertuduh hanya diperintahkan hukuman sebanyak RM5,000 dan boleh dipenjarakan selama 5 bulan sekiranya gagal untuk membayar denda tersebut. Pengurangan adalah kerana pihak tertuduh mempunyai anak yang mengidap penyakit buah pinggang dius. Selain itu, pihak tertuduh juga mempunyai anak-anak kecil lagi. Hello dan Assalamualaikum, saya Naizatul Hidayah, nombor matrik 271123. Saya akan membincangkan tentang perbahasan salah laku undang-undang. Internet menjadi medium baharu untuk menyampaikan sesuatu maklumat dengan pantas kepada masyarakat. Namun, perkembangan internet dan teknologi komunikasi telah melahirkan permasalahan baru, iaitu penyebaran berita palsu. Kesalahan menyebarkan berita palsu boleh didakwa di mahkamah di bawah Seksyen 211 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, di mana pesalah akan didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tidak melebihi setahun jika didapati bersalah. Kesalahan menyebarkan berita palsu disiasat oleh Polis Diraja Malaysia, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan Cyber Security. Ketika pandemik COVID-19 melanda Malaysia, terdapat banyak berita palsu mengenai wabak ini disebar secara luas sehingga pihak kerajaan bertindak untuk memperkenalkan Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu Nombor 2 2021 yang berkuat kuasa pada 12 Mac 2021. Seperti kes Nur Sakinah Razlan yang dibincangkan merupakan salah satu daripada kes penyebaran berita palsu mengenai COVID-19 yang didakwa di mahkamah di bawah ordinan yang baru diperkenalkan oleh kerajaan. Bermula tanggal 12 Mac 2021, semua kes berkaitan penyebaran berita palsu COVID-19 akan dibicarakan di bawah ordinan tersebut. Walaupun ordinan ini telah dirombak, semua prosedur mahkamah dan kes siasatan berkaitan penyebaran berita palsu COVID-19 yang dijalankan ketika ordinan tersebut masih berkuat kuasa tetap akan diteruskan. Seterusnya, penyalahgunaan media sosial dalam menyampaikan sesuatu maklumat kepada umum tidak dinafikan boleh memberi impak negatif kepada semua pihak. Walaupun negara kita membenarkan ramai pihak untuk bebas bersuara, tetapi perkara itu perlu dilihat dari segi undang-undang. Terdapat beberapa akta lain yang terlibat dalam mengawal masalah berita palsu di sosial media seperti Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, Akta Hasutan 1984 dan Akta Fitnah 1957. Kes penyebaran berita palsu Nur Sakinah Razlan melalui aplikasi media sosial ini merupakan salah satu jenayah yang boleh juga dikaitkan dengan Akta Fitnah 1957, Akta 286, di mana satu perundangan khusus yang dikuatkuasa untuk mengawal selia kegiatan penyebaran fitnah melalui media sosial.
Menurut Nadia 2017, Kementerian Komunikasi dan Multimedia bertungkus lumus membendung kegiatan fitnah melalui media sosial. Aktiviti penyebaran berita palsu ini boleh menimbulkan fitnah kerana perkara yang dikongsi adalah tidak benar dan boleh menimbulkan pelbagai pertikaian dari orang ramai. Terdapat sebanyak 1,897 kertas catatan dibuka yang melibatkan penyebaran berita palsu di media sosial semenjak Januari 2019 hingga 2021. Bagi mengelakkan orang ramai keliru dalam mendapatkan berita yang sahih mengenai COVID-19, pihak kerajaan telah menubuhkan laman sesawang sebenarnya.my di mana orang awam boleh mendapatkan informasi yang tepat dan telus di laman web tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Noifah binti Masuki. Nombor medik saya 271044. Saya akan membentangkan tentang kesan penyebaran berita palsu. Kesan yang pertama ialah boleh menimbulkan keadaan yang menimbulkan kekeliruan dan selalu kepada masyarakat. Contohnya, masyarakat akan percaya dengan mengambil bahan mengandungi metanol atau bahan peluntur boleh merawat dan mencegah penyakit. Keadaan ini akan menimbulkan kekeliruan kepada masyarakat sama ada mereka boleh percaya dengan berita ini ataupun tidak. Yang kedua ialah merumitkan keadaan. Contohnya, masyarakat akan menjadi pening dan curiga untuk mempercayai berita yang disebarkan kepada umum walaupun daripada pihak berkuasa. Hal ini kerana di dalam internet terdapat banyak berita palsu menyebabkan masyarakat mula keliru dan masyarakat mula tidak mempercayai berita walaupun berita itu disebarkan oleh kerajaan. Hal ini merumitkan keadaan kerana berita palsu semakin berluasa. Yang ketiga ialah masyarakat sering menyalahkan orang lain dan menimbulkan masalah perkauman. Contohnya, kes tertinggi adalah daripada kasta tabligh. Terdapat golongan yang menghina dan memarahi golongan tabligh walaupun penyebaran virus ini bukanlah disebabkan oleh mereka. Walaupun bukan salah golongan tabligh, tetapi terdapat banyak masyarakat yang menuduh mereka penyebab utama kes COVID-19 yang meningkat di Malaysia. Yang keempat ialah menimbulkan perasaan takut kepada masyarakat. Contohnya, berita palsu mengenai vaksin COVID-19 menyebabkan masyarakat takut untuk menerima vaksin. Hal ini kerana terdapat golongan yang mengatakan vaksin ini mengandungi bahan babi, menyebabkan masyarakat beragama Islam terutamanya tidak mahu menyuntik vaksin. Yang kelima ialah mengganggu emosi masyarakat. Contohnya, semasa COVID-19, banyak masalah mental dikesan di seluruh negara akibat masyarakat yang tidak mempunyai sumber pendapatan semasa menyebabkan mereka menjadi stres dan mengalami masalah emosi. Khususnya keluarga yang tinggal bersama-sama. Hal ini kita boleh lihat semasa COVID-19, ramai kes keganasan rumah tangga dikesan dan masyarakat mula mengalami stres sehingga mula memukul pasangan masing-masing ataupun ahli keluarga masing-masing. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Muhammad Amirul bin Saleh dan seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan kewajaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Baiklah, yang pertama, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) ialah sebuah badan yang bertanggungjawab untuk mengawal selia keseluruhan isu atau hal yang berkaitan dengan industri komunikasi dan multimedia di negara Malaysia yang telah diwujudkan di bawah Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Peranan badan ini adalah untuk melaksanakan dan mencapai objektif nasional kerajaan bagi sektor komunikasi dan media seperti yang termaktub di dalam Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang Seksyen 75 dan juga Seksyen 211. Seksyen 75, kesalahan kerana memberikan maklumat, keterangan atau dokumen palsu atau mengelirukan dan lain-lain. Berdasarkan kepada Akta Komunikasi dan Multimedia Seksyen 75, telah dinyatakan bahawa seseorang individu yang bersalah menyebarkan, mengedarkan, menerbitkan atau mencetak
maklumat palsu dan mengetahui bahawa perkara tersebut adalah palsu atau tidak mempunyai kesahihan tetapi masih menyebarkannya kepada orang ramai, pesalah tersebut akan dikenakan hukuman iaitu denda berupa RM1 berjumlah kurang daripada RM20,000. Seterusnya, Seksyen 211, larangan terhadap pemberian kandungan jelek. Dalam seksyen ini, iaitu Seksyen 211 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 telah menyatakan bahawa kandungan berunsur palsu yang menyebabkan berlaku gangguan dan kekacauan terhadap masyarakat akan diberi hukuman iaitu denda berupa wang ringgit kurang daripada RM50,000 atau dipenjarakan kurang daripada 1 tahun atau kedua-dua hukuman tersebut akan dikenakan pada satu masa. Jika kesalahan tersebut masih tidak dihentikan, pelaku kemudian akan dikenakan RM1,000 bagi setiap kesalahan tersebut berterusan. Okey, baiklah, seterusnya saya akan pergi kepada kesimpulan. Sememangnya penyebaran berita palsu merupakan satu kesalahan yang berat di sisi undang-undang kerana perkara ini dapat merosakkan kedamaian dan keharmonian awam dan negara. Berita palsu ini dapat memberikan banyak kesan yang negatif terhadap individu, masyarakat dan juga negara. Oleh itu, pihak kerajaan dan pihak yang bertanggungjawab perlulah memberikan hukuman yang sewajarnya terhadap individu atau kumpulan yang menyebarkan berita palsu ini supaya mereka insaf atas perbuatan mereka, lalu memberikan pengajaran terhadap masyarakat supaya tidak mencetak dan menyebarkan kandungan yang berunsur palsu. Kes ini dapat dikurangkan jika masyarakat lebih prihatin dan memberikan tumpuan terhadap situasi semasa untuk mengelakkan perkara ini daripada terus berleluasa. Diharapkan semoga kes penyebaran berita palsu ini dapat berkurangan serta dihapuskan untuk menjamin keselamatan dan keharmonian negara. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.